Nanti nafsu dia datang lah. Biasalah nafsu kan. Sekarang ni dia kerjasama dengan syaitan lagi. Alah kau 20 rakaat, 8 pun cukup lah. Janganlah fanatik sangat. Fanatik dia kata 20 rakaat. 8 dah, kau kerja lah. Dia kata, kau kerja. Macam orang tak kerja. Imam tu tak apalah, dia kan kerja. Dia imam je. Dia bagilah contoh macam. Engkau kerja nak tempuh jam, nanti bos suruh buat ni, bos suruh buat tu. Kau penat tau. Engkau cari rezekinya halal kan? Syaitan digunakan perkataan halal. Allah tahu engkau kerja, dah lah 8 dah lah. Nanti pencen nanti kau buat 20. Dia kata tau. Kita fikir-fikir, rupanya tengah sign borang option 58, berdebuk jatuh. Nak pencen 58, 56 dia sign borang lah. Lepas sign borang hantar meninggal. Tak tempat pencen. Ma'in Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jumpa tengah hari ni. Baca idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Kalau tengok yang kita belajar sampai solat sunat tarawih, dah habis ke belum? Belum. Nabi buat 8 rakaat. Yang tu yang tu. Tengoklah tengah tu. Muka surat 40. Bila belajar solat sunat tarawih ni, puasa lagi berapa bulan ni? Bulan 2, bulan 1. 4 bulan ni. 4 bulan, 5 bulan. Sampai 5 bulan lah. Sekarang ni 5 bulan macam 5 minggu je. Tunggu je tak? Rasanya baru lagi makan lupat tikam. Dah puasa balik. Apa tu lupat tikam tak? Ni kuih penjenayah ni. Polis tak tangkap kau. Dia bulan puasa je datang. Bulan puasa. Ada kedai, ada tempat memang orang tengok. Bulan puasa, tapi kalau kat Kelantan tu banyak tepi jalan. Kedai-kedai warung tepi jalan ada. Saya pergi Tanah Merah tu, pergi rumah ada anak murid tu, rumah makcik dia. Depan makcik dia kedai, ada lampu bungkul. Dia kata hari-hari orang hantar, dia jual. Kita lah tengok pelik. Baru rasa makan kuih penjenayah tu, dah puasa balik. Saya rasa baru datang ni sini. Baru rasa 2 hari baru datang. Tiba-tiba kat sini balik dah. Tu tanda dunia nak kiamat. Tanda dunia nak kiamat ni, masa tu dia makin cepat. Dia makin cepat. Ni bulan 10. Ni tengah bulan Ni dah minggu 3 ni. Minggu 3. Minggu ni saya pergi Singapura. Hari Sabtu ni. Lepas tu minggu depan bulan 11. Ada khusus Cameron Highland. Lepas tu pergi pondok 2 hari. Pondok Ustaz. Ustaz datang pondok ada program. Pergi lah pondok. Betul ni dah 12. Betul sibuk cuti anak. Cuti orang pun ambil cuti. Sini pun tak ada orang je lah. Cuti berjalan. Tak cuti pun tak ada orang. Cuti lagi dah tak ada orang. Lepas tu, itulah. Lepas tu sekolah balik. Sibuk pula cuti. Anak sekolah. Ni sekolah. Itulah. Kehidupan kita. Lepas tu duduk puasa. Duduk raya. Laju lah. Dengar apa Imam Ghazali cakap. Aku tak heran. Masa yang berlalu begitu pantas. Aku tak heran. Aku heran. Orang tahu masa berlalu begitu pantas. Tapi dia buat tak tahu. Sebab kematian dia juga makin pantas. Dia tak tahu tak kerti je. Sekarang ni sekejap sangat sekejap. Tak tempat nak buat apa. Nabi buat 8 rakaat. Jadi sebab masa yang makin sekejap ni, kiamat yang makin dekat, kematian pun makin hampir. Jadi sekarang ni
doa, ya Allah masukkan aku Ramadan, jangan tunggu Rejab. Ada tahun ni ada advance sikit lah, awal lagi dah doa dah. Lepas tu niat tahun ni buat 20 lah. Ada perasaan. Tahun ni aku Ramadan ni aku nak buat 20 lah. Minta Allah masukkan aku. Tak dapat hari-hari, dapat 15 kali pun tak apa. Kurang-kurang je dapat 15 kali lah. Tahun lepas memang kalau malaikat panggil kita mat 8 lah. Itu mat 8 tu nasib-nasib tu. Ada 8 tak ada. Ada entah pergi mana dah lepas buka puasa, duduk minum teh kat warung. Ui, boleh duduk minum teh kat warung ni. Orang boleh berbual ni. Ni mancing lah, apa benda lagi ni lah, naik ni. Ikan tinggi kat sana, ikan sini, ni ikan merah ni, lubuk ni. Ni kau pakai ni 2 pound ni, 8 pound ni. Dia cerita. Tak pernah dapat ikan pun ni. Cakap muntah ni, dapat muntah free je. Tapi orang maritim tak muntah naik kapal bot dah biasa kan. Dah tu lah. Saya kerja dulu ada juga naik bot, kerap juga naik bot lah. Kalau pergi Sabah Sarawak ni memang naik bot. Saya rasa yang saya ingat lah, saya nak muntah 2 kali je. Sekali tu dekat pergi Tioman, nak sampai Tioman tu tak tahu kenapa dia berhenti dan dia biarkan benda tu jalan sendiri. Ombak kuat. Tu sekali. Lagi sekali tu pergi Pulau Manggil. Pergi Pulau Manggil tak? Pulau Manggil kat Tioman lah. Tioman balik ke Mersing, tengah jalan bot rosak. Meletup. Pum. Saya dah cemas, saya kata ni bom apa pula orang tu ni. Kita kerja Selcom ni, bukan polis. Pum, meletup. Rupanya dia diesel kan, pakai diesel. Lepas tu bau. Lepas tu orang ni kontak lah Jambatan Laut Mersing. Lepas tu macam towing lah. 3 jam baru datang. Sementara bot tu dah pakai enjin. Saya pergi 12 orang. Sewa bot nelayan RM800. Ya. Sementara 3 jam ni 7 orang dah muntah. Saya nak muntah ni saya tahan 7 orang. Lepas tu lah WhatsApp Pak Bujal. Pak Bujal ni ketua kampung Pulau Manggil. Tanya kawan saya kaki mancing. Saya tanya, macam mana nak hilang kemual ni? Ni bot rosak. Dia kata minum air laut. Dia punya petua. Minum laut. Lepas tu saya pergi lagi sekali. Tak mabuk lah, tak ada rosak. Saya tanya Pak Bujal, macam mana Pak Bujal kalau kita mabuk tengah laut? Apa nak buat? Muntah dia kena. Bukan minum laut ke? Tak ada lah, kita kat sini pun mabuk orang. Kita bohong lah betul-betul kita. Dia kata dia pun dengar juga betul tu kalau mabuk minum laut. Tak ada. Dia mabuk ni ubat satu je, muntah. Tak payah makan pil lah. Muntah je kat laut tu. Muntah. Masa berlalu bagaimana lah. Lepas tu niat ni perlu ada. Niat ni perlu ada untuk baiki diri ni kena niat. Dia mula ni detik dia dengan niat. Macam kita nak pergi berjalan kan, nak pergi sana pergi sini, kita kata sekarang kerja, duit pun tak ada. Tapi ada niat nak pergi, ada angan-angan lah. Aku nak jalan lah. Betul. Tu masa nanti bila niat ni ada, kita ada nak gerak. Saya dulu masa tahun sama lah macam saya kan. Dulu tahun 97, lebih kurang 97 90 berapa? 87 lah. Bila Uzbekistan ni 87, 89 kot. Bila Uzbekistan ni dia melepaskan diri mereka daripada Russia. Ada tahun berapa tu. Jadi mereka ni mengamalkan Islam lah. Sebelum ni dekat Uzbekistan ni saya dengar lah diorang cerita kan, kawan-kawan cerita. Kalau dapat tangkap Al-Quran ni, kena penjara. Jadi mereka ni sanggup nak simpan Quran juga dalam rumah, kat dinding ni kan, dia pecahkan, dia letak Quran ni, dia simen. Agar Quran ni ada dalam rumah, tu je. Nak baca pun tak boleh. Sekali kalau orang komunis ni, dia cek ada, dia tangkap. Jadi bila dah terbuka, dia dah merdeka daripada Russia kan. Terbuka, jadi ada kawan kita ni, ada ustaz ni kata dia datang bawa Quran 3 kotak. Jadi bila sampai airport, dia kata immigration tu suruh buka 3 Quran. Quran. Lepas tu dia ambil, dia peluk, dia nangis tau. Immigration dia nangis. Dia kata saya dah lama tak pegang ni, dia kata dia nangis lah. Dia cakap dengan English dia terabur lah. Lama tak pegang ni. Ustaz dia kata terharu betul. Kalau ustaz tu ambil bagi satu.
Bagi satu lah untuk disimpan. Oh, dia punya menghargai. Sebab dia kata dah lama dah Quran tu dekat sini. Masa tu baru lepas menikah lah. Masa tu saya pun fikir, saya kata satu hari saya nak pergi. Saya nak pergi. Alhamdulillah, hari raya tahun lepas, Syawal lepas raya tu, yelah kelas tak ada lagi kan. Adalah kelas sikit. Kita pergi Uzbekistan. Dia memang betul. Mula-mula mesti ada rasa nak pergi. Jujulah. Kenapa? Mesti niat pada nak tengok orang Islam kat sana. Niat yang baik lah. Kalau silakan nak pergi nak makan buah anggur murah, sini buah anggur. Anggur sini pun murah, sekotak RM10 sekarang ni. Tak anggur mana dia ambil tahu lah. Anggur pun murah sana tak ni. Tapi niat nak tengok perkembangan Islam kat sana, ada rasa gembira lah tengok orang Islam yang dulu Islam juga tapi dijajah oleh Rusia, menyebabkan mereka tak boleh amal. Lepas tu kita ingat cerita mereka, kita datang rasa syukur lah. Kita boleh sembahyang lah. Kita sini tak ada orang kacau kita. Tak ada kita pergi belajar agama, keluar tu orang cakap. Tak ada. Atau orang baling batu. Tak ada. Atau macam Bilal bin Rabah. Dia jumpa Nabi, dia belajar pasal agama Islam, masuk Islam. Tuan dia dapat, Tuan tangkap dia. Tuan tangkap dia, dia ni hamba, seret dia dekat padang pasir. Malam impap dengan batu. Biarkan dia kat sejuk-sejuk, impap dia batu, buka baju dia, dia tak hati. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, kau pergilah beli dia. Abu Bakar ni ahli perniagaan yang orang kata banyak duit lah, kaya. Beli dia. Beli dia, Rasulullah tengok belakang dia, Rasulullah menangis. Tengok belakang ni hancur ni. Kena seret dekat batu kerikil. Kita ni tak adalah kena seret. Ada kena seret tak? Adalah kena seret leher lah. Leher kena seret. Tak ada kena seret, tak ada kena pukul, tak ada kena ugut, tak ada bos Aisyah kata kau pergi surau nanti aku prestasi kau menurun. Aku akan turun. Tak ada. Tak ada efek apa-apa pun. Tak ada kena bayar, tak ada. Tapi malangnya tak dapat nak ada. Tu kesian lah. Kesiannya kita ni. Jadi saya cakap buat 20 rakaat. Niat dulu. Sekarang ni nak Ramadan ni. Tak payah tunggu Rejab. Sekarang ni niat. Doa. Ya Allah masuk. Sekarang ni dah mula ada feel. Sekarang ni dengar nasyid-nasyid Ramadan. Tak apa. Macam kita kata orang soleh kan. Orang soleh. Dia Ramadan. Bila Syawal dia mula doa. Ya Allah terimalah amalan aku bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan ni dia tak pernah miss dalam doa dia. Ya Allah terimalah ibadah aku di bulan Ramadan. Lepas tu Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban. 5 bulan ni dia tak betul-betul doa. Ya Allah sampaikanlah aku pada Ramadan akan datang. 5-6 bulan. Imam apa nama ulama tu? Rejab dalam kitab dia. Imam Rejab ni dia hidup sekitar 600 Hijrah. Dalam kitab dia berkata orang soleh 6 bulan doa agar Allah terima amalan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa masukkanlah kami Ramadan. Kenapa? Mereka nampak. Allah bagi mereka nampak hati. Allah bagi mereka rasa nanti. Ramadan ni kalau amalan diterima, jawapan dia satu syurga. Kampunan, keredaan, kerahmatan. Sebab tu mereka puluh sampai habis ni. Mereka ni malam-malam ni mereka berumang lagi ibadah. Lepas tu bila mereka takbir mereka takbir kemenangan. Tu ada nasyid yang Ustaz Parul buat lirik tu. Takbir mereka, takbir kemenangan. Hadiah bulan Ramadan, takbir kami lemah tak berdaya, tak ada kalah dengan nafsu lah. Ramadan masuk je dah mula nampak. Ni apa, bazar ni ada ni. Oh. Ni nampak? Oh ni tepung pelita pun terlarang tu. Pelita bulan biasa tak boleh makan. Pelita tu ada. Oh, pelita ni. Nampak ni. Oh. Tepung pelita pai jaras. Oh, nama pun tahu. Nama dia ada. Dia nama tu pai jaras. Kalau nasi ayam ni popular nasi ayam gini. Nasi ayam. Kalau kalangan Haji Usop, ayam kulit Haji Usop. Oi, semua tahu. Kat sini. Dia punya kepala ni dah macam jadi Google face lah. Sini. Bentuk darah dia ingat. Dia tak ingat, Miryat ni ada buat tazkirah Miryat ni. 20 rakaat ni Miryat ni. Kalau saya tanya abang kalau abang duk pucung saya tanya abang
Okey, kat Puchong mana masjid buat 20 rakaat? Saya garanti apa nak tahu. Saya Puchong Kajang. Masjid mana buat 20 rakaat? Kau tengah Kajang ni? Tahu tak? Entahlah Ustaz, saya sebenarnya kat rumah je. Kat rumah suruh 8 rakaat. Kalau tanya kat sini, mana bazar Ramadan? Apa baru kat mana Ramadan ni? Dekat kat sini. Tak tahu? Amboi. Mustahil lah tak tahu. Sini kat mana jual lah? Apa? Uniten apa? Ada ke tu? Saya tahu bang kalau Bangi tu section depan tu apa tu? Tanira apa tu hotel tu. Depan tu ada. Lagi adalah dua tempat lah. Boleh diingat-ingatkan lah. Kajang ni kalau buat 20 rakaat pergi Masjid Pekan Kajang. Setakat ni yang saya tahu setiap tahun dia buat 20 rakaat. Jadi kalau nak 20 rakaat, nak duduk kat masjid, nak iktikaf 20 rakaat kat masjid, nak buat, pergilah ni, 20 rakaat. Yang kelakarnya, kita pergi kan, yang kelakarnya, 8 rakaat ni memang ramai orang balik. Waktu tu doa yang paling kuat. Kita nak bangun ni, rakaat ke-10 ni, waktu tu orang melintas depan kita tau, balik. Zoom. Waktu tu angin-angin je, angin paling kuat doa ni, angin ni. Nak balik ke tidak. Mulalah nafsu, setan dah tak ada. Nafsu. Baliklah besok kerja. Baliklah engkau haus. 8 rakaat pun jadilah. Engkau ni fanatik ekstrim. Dia cakap macam-macam nafsu ni. Kau ni fanatik 20 rakaat. Dah lah 8 rakaat pun okey lah. Janji kusyuk. Kusyuk apa sebenarnya? Itu pun tak apa ingat dalam rakaat tu. Nafsu dia kata, dah lah. Kau tengok orang balik. Kau dah tua lah. Tengok budak-budak muda balik lah. Betul, budak-budak yang balik. Yang tinggal tu, dua saf tu, yang tinggal ni, kalau tengok dia belakang, semua beruban kepala. Pakcik-pakcik yang bangun sini, habis tu yang bangun. Yang takbir pun sengit, diri, yang ni buat 20 rakaat. Punggung cakap. Ada seorang tu, kalau lepas nampak dia lagi, dia orang tua, dia pakai kopiah tajam tau. Dia punya serban ni tebal betul. Dia macam kain tuala tau serban dia. Dia kalau 20 rakaat memang nampak dia kat depan lah. Dia kalau sallallahu alaihi suara dia memang paling kuat. Tak tahulah tahun ni dia lagi tidak. Tua, jalan gini. Pakai topi hitam, pakai jubah hitam. Gini. Jalan pun macam orang sakit kaki. Buat, bangun, buat. Saya kata baguslah pakcik ni. Dia yang buat 20 rakaat ni bukan fizikal. Betul macam mana kata Edmund Hillary kan. Aku sampai di puncak Everest ni bukan sebab fizikal aku, tapi hati aku. Elok masjid ni buat satu wawancara lah bulan Ramadan ni, buat live tau. Malam ni kita live daripada surau ni. Buatlah live. Lepas orang keluar mau tarawih 8 rakaat keluar interview. Kenapa buat 8 rakaat ni? Kan tarawih ni elok 20 rakaat. Kita dengar jawapan dia apa. Saya kerja. Mesti jawapan ni extended. Saya kerja. Besok kerja. Mesti. Jadi buat rumusan lah. 30 malam yang kita buat kajian, kebanyakan orang menyatakan kerja. Jadi ada tak perlu bekerja? Tak perlu bekerja. Cuma kuatkan semangat, pujuk hati, 12 rakaat ni cuma tambah setengah jam je. Sampai setengah jam kot. Sampai setengah jam. Cuma pujuk hati, sabarlah setengah jam lagi. Sabarlah setengah jam lagi. Kalau perlu tidur lepas maghrib, tidurlah kejap. Kalau dikatakan nak nambah tenaga. Dengan ikhtiar gitu-gitulah. Kalau boleh pujuk, sabarlah setengah jam lagi. Kalau orang kata jawab, saya tambah kat rumah. Usaha tambah kat rumah lah. Balik, jangan buat apa-apa. Ambil tiada bentang, buat 4 rakaat. Baca surah pendek je. 4. Lepas tu buat lagi 4. Okey 8. Tadi buat 8, 16. Lagi 4. Nanti 4, nanti pukul 4 pagi, 5 pagi. Bangun sahur, buat lagi 4. Selesai. Alhamdulillah. Sujud syukur. Ya Allah, aku dapat juga 20 rakaat. Bukan sebab aku kuat. Bukan sebab aku hebat, wahai Tuhan. Tapi engkau beri aku buat. Engkau izinkan aku buat. Nabi buat 8 rakaat bersama sahabat itu. Tidak 20. Kerana hendak memberi peluang keringanan kepada mereka itu.
Berkata Syekhul Halimi, rahsia 20 rakaat kerana sembahyang sunat rawatib yang muakkad pada hari yang lain daripada Ramadan sudah ada 10 rakaat. Maka dalam bulan Ramadan digandakan 10 rakaat, jadi jumlahnya 20 rakaat. Demikianlah cabutan diringkaskan daripada kitab Baijuri Iqna' juzuk 1. Bujairimi Iqna' juzuk 1 muka surat 342. Dia kata hari lain dan hari Ramadan juga rawatib ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Subuh ada 10. Ini rawatib yang muakkad. Jadi bila Ramadan ni dikatakan digandakan ibadah, yang muakkad ni 10, kita buat 10, tapi malam digandakan dengan membuat 20 rakaat. Cuba, saya tak tahulah, dulu Ustaz kata cuba datangkan rasa seronok dalam menyembah Allah. Datangkan rasa lazat. Itu kita pergi Bentong 13 bulan kita buat kursus lah, 4 jam ni. Keagungan dan kelazatan solat. Ada kitab. Jadi baca, moga dapat rasa lazat solat ni. Baca nota, lepas tu balik baca lagi, usahakan dapat apa? Dapat keagungan dan kelazatan solat. Kalau dah lazat, 20 rakaat adalah benda. Macam orang, sama juga macam orang berwasiat kan. Orang kaki botol. Kaki yang kena, yang minum orang lain. Kaki botol, orang arak, kaki arak kan. Dia 3 botol tak ada benda. Paling kuat dia pening, dia muntah tu Kenapa? Dia seronok. Yang minum mulut, yang kena marah, kaki. Sian kaki. Macam kita katalah ayam, sian. Kalau barang ni tak ada kualiti, sian ayam. Kalau buat jahat, jual perempuan, bapak ayam juga. Kalau ajak nak tak nak, main datang rumah aku. Aku tak datang tak apa. Macam apa tu? Ajak-ajak, ayam juga kena. Sian kat ayam. Apa dosa aku dia kata. Sama lah. Benda yang menolak jasad ni, hati. Hati. Ada pengurusi surau kata, tu saya cerita kan, baguslah, cerita tu baik lah. Ustaz, saya pernah naik 7 gunung tertinggi di dunia. Saya tak dapat Everest je. Everest saya tak dapat. Saya dah pergi satu tahap, lepas tu sesak nafas, lepas tu saya turun. Besok saya try lagi. Saya pergi lagi. Dia macam ni, Everest ni dia kata dia cerita lah. Dekat camp, kita jalan sampai tahap, kita nak biasakan badan kita dengan oksigen kat situ. Jalan, lepas tu patah balik. Sorry nak atas lagi. Bila mula rasa sesak, patah balik dulu. Besok datang kat situ, naik depan lagi. Lepas tu buat camp pula dekat sini. Jangan buat camp sini, kata buat camp. Dia cerita lah kali macam mana buat. Jadi dia kata, dengan kawan dia, orang Malaysia lah dia kata, ada 7 orang naik. Tu 7 sesak nafas kata, tak boleh. Besok try lagi, sampai ke satu altitude, sesak nafas kata, tak boleh, turun balik. Walaupun pakai oksigen, tak boleh, dia kata. Dah lama tak naik lah, tak jadi dari puncak. Tapi dah dekat lah, dia kata hanya beberapa jarak lah, saya cakap beberapa jarak lah. Tapi dia kata 6 gunung yang lain, Kalimanjaro ke, Indonesia yang tinggi semua saya nak naik. Habis tu dia kata dulu ada satu kali saya dengar ustaz ceramah lah. Ustaz kata elok qada solat kan. Qada solat, mesti qada solat. Solat yang tinggal dulu qada solat. Saya fikir, kenapa saya malas qada solat? Sedangkan gunung sudah panjat. Nampak? Mana berat? Nak qada solat subuh 2 rakaat ke nak panjat gunung? Dia kata kalau nak buang air dalam perjalanan ni, Everest ni, sejuk dia. Dia kata keluarkan benda tu, kencing cepat tarik. Jangan tunggu, nanti dia beku. Dia boleh beku tau. Dia boleh beku. Kena tutup betul-betul badan-badan ni. Takut kena tu yang hitam kan. Hidung pun sama nak tutup. Seksa dia kata nak panjat. Tapi orang buat. Saya nak jumpa nampak bangkai orang mati. Dia nampak kan.
Tapi saya takut. Saya boleh pergi. Tapi bila balik Malaysia, saya kata, saya dengar, saya kata, kenapa aku malas nak semayang qadha? Kalau nak malas semayang qadha ni, maknanya malas banyak semayang ni, dia ada jawapan Al-Quran. Sesungguhnya solat itu sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau nak banyak semayang ni, satu kena ada rasa khusyuk. Usahakan khusyuk. Khusyuk dia kat hati. Jadi kat hati tu kena khusyukkan semayang. Lepas tu nak belajar, kaedah khusyuk solat tu nak belajar. Supaya dia ada benda, khusyuk ni dapat rasa, walaupun tak banyak, dapat rasa, dia boleh menolak jasad kita ni buat semayang. Kalau tidak nanti takut apa? Mati nanti dicek semayang. Pertama dicek semayang kan. Dia tak cek dengan tarawih. Tak. Dia cek semayang Jumat tu. Dia cek tak cukup. Tu yang saya kata saya tak lupa bila ustaz saya buat ini. Nanti dia panggil hampa. Dia panggil hampa tu seorang. Sebut nama. Panggil. Duduk sini. Buka amalan. Dia beri buku amalan. Terus cek dulu. Ada tak engkau buat jahat? Tapi engkau tak buat jahat. Tapi malaikat aku tulis. Cek. Masa tu dia bayangkan kepala kita. Daripada kita balik, kita buat apa? Tengok, ni ada. Ni aku buat. Masa tu tak nak elak lah. Ni mata, telinga, mulut dia saksi. Lepas tu dia bagi buku amalan baik pula. Ada tak benda baik kau buat? Tapi malaikat tak tulis. Cek. Tak ada. Tadi ada tak jahat yang kau tak buat? Malaikat aku tulis. Tak ada. Okey, dah lepas tu, baru dia buka. Buka apa? Solat. First chapter, bab pertama, solat. Ustaz kata takut dia cek tak cukup. Tahu? Dulu masa balik dulu, 14 tahun dulu tak semayang. Sampai 15, 16, 17 tak semayang, lama tak semayang. Lepas tu tak ada qadha, tak ada tobat. Tu yang saya tersentak bila guru cakap apa, nanti takut malaikat buat ni. Saya cek lah dah. Kau pergi lah. Kau pergi mana? Tu soalan dia. Kau pergi mana? Takut kita ni diserahkan dengan satu department. Department ni, ketua dia nama Malik. Dia ada pembantu. 19 orang. Dipanggil nama dia Zabaniyah. Zabaniyah ni dalam kitab-kitab sebut. Ada ulama kata hadis. Zabaniyah ni dia kalau angkat, dia masuk orang dalam neraka, dia angkat dengan tangan dia. Dan dia bila angkat di tangan dia gitu, bila dia cengkam, dia boleh pegang 40,000 orang sekali. Pum baling. Dia macam cerita orang putih yang kereta-kereta buruk tu kan. Dia pindah. Besar je tangan dia ni Allah jadikan, dia boleh genggam 40 orang manusia sekali serentak. 40 kepala dia genggam. Tangkap. Lepas tu dia baling dengan neraka. Ini Zabaniyah. Jumlah dia ada 19 orang. Dia membantu malaikat Malik menjaga neraka. Takut nanti semayang tak cukup, semayang salah. Atau semayang tapi salah. Dah tak cukup, semayangnya akhirnya semayang pun salah. Tak belajar. Syarat-syarat tak belajar, rukun tak erti, apa tak erti, ni tak faham, ni tak tahu. Takut kepala ni na'udzubillah menjadi habuan Zabaniyah. Pum. Ni memang ni. Jadi bila kita tahu perkara ni, hati kita ada akal kita ada maklumat dan dia hantar pada hati. Hati ni, akal ni memang kerja sama dengan hati. Dia ni wazir. Imam Ghazali kata dia wazir. Dia menteri yang menasihat. Siapa? Raja hati. Jadi kalau dia nasihat raja ni, dan raja ni akan pakai, dan raja ni akan arah tangan, kaki, badan, semua. Kau kalau solat cepat. Gitulah contoh dia. Lepas tu lah mula tu peranan dia dekat hati. Lepas tu kalau nak semayang banyak ke nak apa, hati ni kejutkan. Kejutkan apa? Ingat mati, ingat dosa, ingat seksa, ingat alam kubur, ingat seksa yang menakutkan, ingat api neraka, ingat kita ni lalai, kita ni banyak leka, ingat, dia akan bergerak. Kalau tidak, dia tak pergi mana. Dia akan status quo. Kalau bodoh, dia biar kat bodoh. Kalau tak beramal, dia biar tak beramal. Dia anggap puasa dia datang hanya benda biasa. Macam cuma beza dia tak makan. Sebab tu banyak orang dah sambut puasa kat pejabat kan. Pejabat saya sambut juga tu. Kalau besok puasa, tengok petang ni. Orang beli kek, orang bawa kek, orang beli kacang, orang beli kuih. Tak pernah beli. Tapi petang ni orang beli. Kenapa? Besok tak boleh makan dia kata. Kat sini saya tak tahu lah. Tak ada.
Wah, ni surau ni pejabat para wali ni dia lain. Ada tak Abang Fairul? Ada? Tak ada? Ha? Ada juga? Sama? Kita serupa lah. Ada. Dulu saya kerja kita tak ada. Mesti ada orang beli barang. Tak apalah. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Cuma yang fikir makan. Kalau nak tengok dulu kan perempuan tak ramai pakai tudung kan. Nak tengok perempuan pakai tudung, tunggu satu Ramadan. Dia mula pakai tudung, dia akan mula satu Ramadan. Saya tengok beberapa orang lah. Ada orang mula pakai tudung, dia balik haji. Ada juga. Dulu lah. Sekarang ni dah ramai pakai tudung lah. Dulu tak ramai pakai tudung. Dulu ada satu tim dengan saya dulu. Ada kawan saya usia-usia dia. Engkau ni apa nama dia? Nama dia boleh lupa lah. Engkau ni bila nak pakai tudung ni? Dia bujang lah. Nanti Ramadan ni, aku tak tahu Ramadan mana lah, tapi Ramadan lah dia kata. Ramadan ni tak pakai tudung, sampai dia berhenti kerja lah, tak pakai tudung. Tapi ada kawan kata dia dah pakai tudung lah. Lewat, tak apalah. Dia dah pakai tudung. Memang orang akan ambil Ramadan. Pakai tudung. Tak apalah. Agak-agak dia dapat buat dengan baik lah. Kawan kita dia buat baik. Jadi, hati ni, gerakkan dia, sedarkan dia, aku kena ibadah sekarang. Jangan sedarkan dia. Jangan sedarkan dia kat Rejab, tak nak. Sekarang. Fikir Ramadan, dengar lagu-lagu nasyid Ramadan. Sekarang dah mula warm up. Dengarkan dia, lepas tu pasang azam. Aku nak sembahyang 20 rakaat. Nanti nafsu dia datang lah. Biasalah nafsu kan. Sekarang ni dia kerjasama dengan syaitan lagi. Alah kau 20 rakaat, 8 pun cukup lah. Janganlah fanatik sangat. Fanatik dia kata 20 rakaat. 8 dah, kau kerja lah. Dia kata, kau kerja. Macam orang tak kerja. Imam tu tak apalah, dia kan kerja. Dia imam je. Dia bagilah contoh je macam. Kau kerja nak tempuh jam, nanti bos suruh buat ni, bos suruh buat tu. Kau penat tau. Kau cari rezekinya halal kan? Syaitan digunakan perkataan halal. Allah tahu kau kerja, dah lah 8 dah lah. Nanti pencen nanti kau buat 20. Dia kata tau. Fikir. Rupanya tengah sign borang option 58, berdebuk jatuh. Nak pencen 58, 56 dia sign borang lah. Lepas sign borang hantar meninggal. Tak tempat pencen. Meninggal. Pening-pening, pergi sini cek. Dulu ada pam darah mana? Dah angkat dah. Dulu ada kan? Masa COVID dulu. Saya cakap, sini siapa nak cek darah ke? Ya Allah, teruk je. Ekstrim betul lah dengan COVID ni. Orang cek apa? Dulu masuk pejabat je. Masjid raya, diorang lagi strict tau. Kita datang kan, ada orang kata kalau macam ni, macam-macam lah orang kata kan, tak elok lah, nanti kena mata dia pacaran kan. Buatlah macam ni. Tak boleh, panggil balik. Tangan macam ni. Your forehead. Cakap putih, your forehead. Ni, jom dia. Ni. Nak masuk lagi satu, ada AJK jaga. Apa tu? Alah tu lah tu. Sanitizer tu. Lepas tu saya dengar kuliah online Ustaz kami. Saya WhatsApp dengan budak perempuan kanan dia. Apa Ustaz cakap pasal leather? Dia kata leather ni rukun najis. Kalau minum mabuk. Sebab ada dekat India, ada orang-orang kaki arak ni. Dia tak duit minum arak. Dia ambil dia minum. Dia mabuk, dia mati. Aduh. Lepas tu bila benda memabukkan, dia jadi najis. Jadi saya tak nak pakai. Saya bila ambil ni, saya tak pakai. Saya tak nak. Dia tak boleh buat apa lah. Tak boleh pasal saya masuk immediate. Sedih yang masa tu. Masa tu, keluar 12 orang AJK saja. Kita ni intai-intai 4 orang yang datang. Jadi kita datang lah. Ada kawan saya seorang datang. Waklan datang.
Lepas tu saya tengok, dia kata AJK saya mana lah kan. Saya tak ada datang masjid. Walang kata dia datang lah. Orang masjid tak bagi pula. Walang bukan AJK kan, duduk luar. Main kat luar tu orang ikut imam. Padahal dalam tu 4 orang tu. Dah jarak. Lepas tu kena WhatsApp. Awak bukan AJK, tak boleh datang masjid. Oh, dia kata sedih sungguh lah. Padahal kota 12 orang, yang datang 4 orang. Kalau saya biarlah masuk kan. Biarlah. Sebab 12 orang dibenarkan. Tapi sebab Jaiz kata AJK, tak tahu kenapa lah. Mungkin AJK ni dia tak ada, dia kebal pun. Tak ada kena hobi lah. Saya tak tahu apa benda pahaman dia orang ni lah. Saya harap lah jangan jadi lagi lah. Jangan jadi lagi lah. Benda ni betul-betul mengelirukan ramai orang lah. Ni tak tahulah kata nak kena enjek apa pula ni. Oi, tak apa benda lah. Okey. Ini kita nak cerita azam 20. Azam, kalau azam pun tak ada, tak buat. Sungguh saya cakap. Mula-mula azam dulu. Mungkin hari ni berjaya, besok tak berjaya, lusa tak berjaya. Tulat berjaya balik, lepas tu tak berjaya. Apa tu berjaya balik. Tak apalah. Tahun ni dapat 15 pun pencapaian yang baik lah. Sebab lama ni, tak pernah ber 20. Tak pernah ber 20. Tak pernah. Kali dapat 20. Dapatlah seminggu ke 7 hari ke 6 hari. Tapi at least kena buat sedapat mungkin. Kena bayangkan. Mungkin kita mati lah ni. Ni last terawih. Takkan nak buat 8. Ni last terawih ni. Sabarlah sikit. Mungkin besok bulan tahun depan, bulan Rejab meninggal ke mana kita tahu. Bulan Syaban ke dekat Ramadan. Tak dapat masuk Ramadan balik. Kalau fikir gitu, datanglah kekuatan. Kalau tak fikir itu, mana datang kekuatan. Tentang bacaan surah dalam sembahyang tarawih, terpulanglah pada kemampuan masing-masing. Okey. Saya nak tunjuk surah. Baik, apa hal hilang? Okey, nanti kita tengok surah yang ditunjukkan dalam portal Jakim. Dalam portal Jakim. Yang benda ni yang banyak orang pakai. Kat mana? Ini online ni tak dengar suara ni. Internet ni dia tak bagus. Sekejap Saya nak tunjuk surah. Saya syorkan surah ni dibaca. Surah ni dibaca masa buat 20 rakaat. Kalau tuan-tuan seorang lah. Ni surah solat tarawih. 20 rakaat. Ada dalam Jakim pun ditunjuk. Dalam punya ni. Susunan surah 20 rakaat. Okey. Kita nak share. Dah keluar. Ni. Dulu kan, orang dulu, surau dulu, bila dia sembahyang tarawih ni, dia baca, kalau kita buka Quran, kita tengok Alhaakumut Takasur, dan kita tengok dalam bawah. Tahu? Alhaakumut Takasur, kalau buka Quran, nanti batu rakaat kedua baca Qul Allah. Lepas Alhaakumut Takasur, bawah tu adalah Wal As. Baca Wal As pula. Jadi susunan ni ikut dalam Quran. Lepas tu rakaat keempat baca Qul Allah balik. Lepas tu rakaat kelima. Lepas tu rakaat keenam. Dia yang 2, 4, 6, 8, 10 semua baca Qul Allah. Yang ganjil 1, 3, 5, 7 ikut susunan dalam Quran. Ambil Quran,
Buka dekat surah apa? At-Takasur, surah tu tengok bawah. Wal as, lepas tu wailul likulli humazatil lumazah, lepas tu alam tarakai, ikut. Dulu memang orang pakai tu. Saya ingat dulu masa saya kecil, saya kat Menteri Orang Baru, pakai tu lah. Tak mana ada orang panggil Imam Tafiz, tak ada. Tu lah imam tua-tua yang ada tu, baca. Dia baca surah pendek je. Alhaakumut takasur. Lepas tu habis, rakaat kedua baca Fatihah, Qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga, wal as. Lepas tu rakaat keempat, Qul huwallahu ahad. Lepas tu doa. Allahumma inna nas'aluka wa jannah, doa. Lepas tu bangun pula rakaat kelima. Rakaat kelima baca apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat keenam, Qul huwallahu ahad. Rakaat ketujuh, alam tarakai. Lepas tu rakaat ke-8, Qul huwallahu ahad. Diulang. Nanti malam ke-16, rakaat pertama baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat kedua baca Alhaakumut takasur. Rakaat ketiga baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rakaat keempat baca wal as. Dia tukar Qul huwallah ni dengan selama ada dulu tu lepas saya tak ingat. Ni, tengok ni. Ini malam ke-16 sampai penghabisan. Dia baca Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa? Dia nak ingatkan Lailatul Qadar. Orang dulu, ulama dulu dia susun surah ni macam ni. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni orang panggil budak tahfiz, baca panjang-panjang, baca gini, kadang-kadang baca lupa. Baca-baca belakang ni, bukan hafiz pun. Dah tengah-tengah kat belakang lah. Apa dia baca ni? Pada saya lah, saya tak tahu lah, ni mungkin pendapat masing-masing kan, pribadi masing-masing lah. Pada saya, tak payah panggil orang tahfiz. Tak payah, panggil orang tahfiz, tak payah. Tak payah. Kita baca surah apa yang dulu orang dulu, ulama dulu susun. Baca je itu cukup lah. Baru buat 20 rakaat. Buat 2 rakaat, tak apa, baca, pelan-pelan, sabar, baca. Lepas tu zikir dah sama, salawat sama. Ikut surah yang diajarkan oleh ulama dulu. Dah, cantik. Ikut sunan. Jadi kita boleh agak lah. Kalau imam tu dia baca Qul huwallahu ahad, maknanya kalau dia turun, dia mesti duduk tayat. Kalau dia naik, semua imam tahu. Ni silap ni. Kalau dia naik, dia teruskan 3. Dia teruskan 4 kan. Tak sah semayang. Terawih ni tak boleh buat 4-4. Kena buat 2-2. Jadi inilah surah yang dianjurkan baca. Jadi kalau kita nak main seorang, kita baca gini. Kalau kita JK Masjid, fungsi surah kata-kata lah. Baca macam ni je. Macam mana yang diajar oleh ulama dulu. Dah cukup. Kalau nak baca satu juzuk pun tak apalah. Boleh juga, tak salah. Tapi kita kena ingat, dalam semayang ni, yang afdal membaca surahnya lengkap. No. Boleh nak baca yang tebuk-tebuk, boleh. Kita main isyak, kita baca surah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Tapi tak afdal, kenapa? Kita baca aman dan rasul bima, tak afdal. Kenapa kita tak baca surah lengkap Al-Baqarah? Kita ambil sebahagian. Jadi yang afdal ni apa? Baca surah lengkap, habiskan surah tu. Sebab itulah dalam tarawih, orang dulu-dulu dia pakai surah ni. Dan mereka buat 20 rakaat. Sekarang ni yang banyak orang buat berkat. Surau kebanyakan. Walaupun ada arahan tu. Ada arahan daripada Jaiz, mesti buat 20 rakaat. Dulu pernah arahan dari Jaiz, mesti buat 20 rakaat. Ada arahan daripada Jaiz. Tak boleh buat tazkirah. Orang buat juga 8 rakaat. Ada arahan dari Jaiz. Kalau rumah saya tahun lepas, macam ni, kalau ada tazkirah 8 rakaat masjid. Kalau tak ada tazkirah 20. Ada sebab dia buat begitu. Ada masjid dia buat macam ni. Malam Sabtu, malam Ahad 20. Malam lain 8. Kenapa? Kerja. Ni alasan biasa. Kenapa tak pergi tarawih? Kenapa 8 rakaat tak boleh? Besok kerja. Kerja. Tak nak sabar sikit, sabarlah kan. Kalau balik sambung tak apa. Balik sambung. Nekatlah sikit. Kuatlah sikit.
Kalau ikut lembik memang apa pun tak boleh buat. Paling kelakar balik pergi main badminton. Main rubber set. Lompat sana, tunduk sana, drop sana, pancung sana, trik sana, trik sini. Boleh pula engkau nak semayang. Besok kerja. Aduh. Agaknya kalau malaikat tu dia boleh marah, dia marah. Dia boleh main badminton, boleh main futsal tu bulan puasa. Kenapa? Kesihatan nak jaga juga. Betul lah nak jaga. Kau semayang terawih 8 rakaat pun tak nak buat. Kau pergi main futsal. Hati kau kat mana ni? Betul sedih lah tengok orang. Kita ni tak nak dia jadi macam kita lah. Mungkin muda kita lalai kot. Main terawih pun jarang. Dah lah tu. Zaman kita ni dulu, bukan nak salahkan zaman. Tapi zaman tu dulu, orang pakai tudung pun tak ada. Zaman kita kan. Zaman saya dulu, saya dah jandam. Saya cakap betul. Usaha saya pakai tudung. Kat sekolah. Dia pakai baju kurung, dia pakai tudung. Tudung tu kalau macam kain Nancy ni lah. Kain Nancy jarang ni kan. Kalau umur 60 tahun, memang dia alami. Kain Nancy ni, dia letak kat sini. Lepas tu rambut dia diikat. Ingat lagi muka Ustazah tu. Seorang lagi Ustazah, 3 Ustazah. Seorang lagi pun sama tak pakai tudung. Siap pakai kebaya. Orang dulu orang. Macam Cik Penambi tu, jalan cik macam kerengga. Tahu Cik Penambi tu? Pakai, seorang lagi pakai tudung, tapi tak pakai scarf. Pakai tudung ni tu. Ikat tu lah. Nampak lah, jambul tu orang nampak lah. Nampak? Itulah 3 orang Ustazah lah. Ustazah tu. Dulu saya tak boleh bayang macam mana dia cerita pasal aurat Orang tak cerita kot, buka aurat lah, orang tak cerita. Macam dia cakap budak-budak ni, aurat perempuan luar semayang. Pada pendapat kata kecuali muka dan tangan. Akhirnya budak pula tanya kot. Ustazah tak pakai tudung rambut Kalau yang pakai tudung, confirm kerja pejabat agama. Itu pun kadang-kadang kat pejabat dia pakai, kat luar tak pakai. Saya tengoklah dengan mata sendiri dulu. Tapi zaman kita pun tak berapa ni lah. Tak berapa nak ambil tahu kita budak-budak kan. Sekarang kalau Ustazah pakai tudung, kita tergila. Tu apa? Orang lain pakai tudung. Lepas tu, kita tak tahulah. Kita kadang bercakap juga kan. Dalam PIBG kita bercakap. Kita cakap ni sekolah agama. Budak-budak ni, dia belajar bukan hanya dengan ceramah didikan tau. Dia belajar dengan dilihat. Kalau budak-budak sekolah agama Jair ni, mereka pakai tudung labuh, wajib. Tudung labuh, pakai baju kurung. Kadang-kadang kenapa guru-guru ni tak disuruh untuk memakai tudung labuh? Guru-guru agama ni gencung lah, apalah, pusing sana, taruh paku kat sini, tudung belit sana lagi, tudung pendek kadang-kadang anak murid dia tudung labuh. Saya pernah bercakap lah. Kadang-kadang kita kata, kita pergi sekolah nampak nak tanya pasal murid kan. Kita tahan nampak ada guru nampak pakai name tag lah. Tudung labuh. Ustazah, saya nak tanya anak saya bukan Ustazah, saya guru kimia ni tu. Pakai tudung labuh. Ustazah yang tu. Adalah satu Ustazah pakai tudung singkat, pakai baju ketat orang. Sedih tau. Saya bukan apa, saya sedih. Lepas tu, kadang-kadang kita pun bimbang kan. Bila budak-budak ni dulu datang rumah saya, datang hari raya kan. Datang pakai jeans tau. Pakai jeans, pakai baju lengan panjang, pakai jeans lah. Pakai jeans ketat. Saya tanya, ni sekolah ni kan, sekolah agama kan. Kenapa tak pakai tudung labuh ke? Kenapa tak pakai baju kurung kan? Hari raya yang jalan rumah orang kan. Dia datang raya rumah saya. Dia kata apa? Itu uniform je. Nampak. Ini jawapan yang jujur daripada hati yang dijijik oleh kaedah tu. Dia kata tudung labuh kat sekolah ni uniform je. Betul tak uniform? Padahal itu yang terbaik yang Jaiz dah sediakan untuk mereka amalkan luar sekolah. Itu uniform dia kata. Saya tak heran lah jawapan tu. Sebab dia sendiri nampak guru-guru dia. Even Ustazah pun dia nampak kat sekolah. Tak pakai uniform. Tapi pakai baju yang ikut suka mereka. Sebab tu orang tak nak bagi saya jadi AJK. Dia takut saya nak cakap. Saya pada tanggungjawab saya cakap.
Saya tak kisah. Dia setuju ke, tak setuju ke, nak buat ke, tu dasar sekolah ke, bukan urusan saya. Saya tak nak nanti ke akhirat tadi saya akan tanya. Kenapa tak cakap? Betul. Sekarang ni, kita tahu. Ini Ramadan ni. Ramadan ni istimewa. Istimewa. Jadi surah yang disediakan oleh ulama pun ada. Sekarang ni tekad. Motivasikan diri. Pasang niat. Lagi 5 bulan Ramadan. Hari-hari cakap, aku nak masuk Ramadan dengan ibadah yang banyak. Aku nak buat 20 rakaat. Jangan bagi alasan. Jangan cakap 8 dah lah. Dah, buang perkataan tu. 8 dah. Nombor dah sudah. Nak mati dah. Umur dah sikit dah ni. Masa dah cepat dah ni. Tak tahu dalam jantung tu tak ada penyakit tersumbat-sumbat apa. Tiba keluar motor dia pakai bom rebah mati. Ini kita tahu. Ya, kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan semua orang tak tahu. Tiba-tiba je saya datang nanti. Abang lelaki, Abang Farouk. Ustaz kenal tak ni tak? Saya kalau orang cakap saya tahulah dia nak mati. Saya cakap tak biung ke dia. Ni, kenal ni. Kenal. Dia ni saya kenal. Dia kalau datang dia nak tidur je. Ni. Dah meninggal Ustaz. Allah, padahal dah meninggal. Dia memang sakit kot. Kalau datang bukan orang sini lah. Ni contoh. Terus segar. Tak tahu dia ni. Dia kalau datang memang tidur kan. Padahal dia meninggal yang muda. Dia ada penyakit tu. Tak sedar. Agaknya lah Ustaz. Lepas tu orang datang belajar tidur takut. 2 minggu je lepas tu mula. Orang kalau saya datang, kalau orang saya belum ngajar, ada orang datang, Ustaz kenal tak? Saya tahu. Jawapan dia dah meninggal. Saya dekat Bangi ni ada dulu kawan bekas Selcom. Dia sama Selcom. Dia kan dia ikut kelas saya lah belajar. Dia pencen lah. Kalau saya datang, dia kata, Ustaz kenal tak Muhammad Isa Rahmat? Saya tahu jawapan dia apa. Kenapa dia meninggal ni? Mana tak tahu. Yalah, kita tak sebut nama dia orang. Saya kenal. Dia ni tinggi pakai spek je. Jadi Muhammad Isa Rahmat nama dia. Dia ni dulu bagian field operation. Saya tahu. Saya tak pernah berurusan dengan dia, tapi nama dia saya tahulah. Selalu baru-baru ni tak kenal tak? Raub transmission ni. Transmission. Dia meninggal tak? Sekarang ni jenazah dia kalau sedang. Kalau dia orang sebut nama, saya tahu cerita dia apa. Ada sekali tu dia datang. Dia bisik. Dia kalau bisik lain. Ustaz kenal tak ni? Aku tahu kenapa lah. Dia kahwin lagi. Tu aku tahu. Kalau Abang Farouk nanti aku datang, Ustaz kenal tak ni Sarjan. Dia bisik-bisik. Sarjan. Tahulah. Kahwin lagi kahwin lagi tak? Tapi kau cakap depan-depan, Ustaz kenal tak Sarjan ni? Ni gambar ni. Tahulah. Ada benda dah tu. Okey. Baca lagi. Habis kan? Wirid. Boleh baca juzuk apa, surah apa, tak kisah. Tapi ini yang boleh buka dekat internet nanti. Surah-surah dalam tarawih. Ini yang Jakim syurkan. Jakim ni pun dia ambil daripada ulama dulu. Baguslah. Satu usaha yang baik daripada Jakim lah Kalau boleh semua surah baca macam ni, tak apa. Nak baca panjang. Wirid yang lain itu pun, jika ada masa dan hafal, elok lakukan. Jika tidak ada masa atau tidak hafal, tidaklah dimestikan. Demikian juga tidak berdaya, tidak ada ke masjid atau ke surau. Sebab ada uzur atau sebagainya, bolehlah dikerjakan. Semalam tarawih. Di rumah. Seorang diri, tak mesti jemaah. Jangan dengan sebab tidak hafal surah Al-Hakumut Takasur dan lain-lain. Tidak dapat ada ke masjid atau surau. Ditinggalkan langsung demikian. Itu rugi. Kerana tiada meyakini Ramadan dan tidak dapat berjumpa Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu. Dia kata kalau tak hafal surah, tak hafal wirid, datang je lah kat surau, dengar je lah imam baca. Tak hafal Subhanal Malikil Ma'bud, tak hafal. Padahal dah tahun baca. Daripada masuk kerja tim sampai pencen, tak hafal. Subhanal Malikil Ma'bud apa wujud bud apa dia. Teruk betul lah. Wadla minallahi wa ni'mah. Tahu ni? Dia tahu sallallahu alaihi. Apa dah buruk benar. Teruk kan?
Kalau patutnya dah boleh hafal lah kan. Dah, dia kat dalam baca. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Takkan tak hafal. Kalau hafal, bacalah. Iringilah baca tu. Jangan tak baca. Inilah peluang kita nak cakap. Maha suci Allah, ma'bud, yang layak disembah. Maha suci Allah yang benar-benar wujud. Kita ni tak wujud. Kita ni Allah wujudkan kita. Puji-puji Allah. Feel lah sikit. Feel. Kalau kau tak subhanal malikil ma'bud, tak apa goyang pada subhanal malikil mawjud. Feel lah sikit. Baru semayang tu ada makna. Okey. Nanti kita belajar sujud tilawah dan sujud syukur. Sini ada buat buka puasa setiap tahun? Ada? Ada sembang tarawih? 20 rakaat kan? 20? Tahun ni buat 20 lah, cakap dengan bol. Bos kita belasah 20 bos. Gili-gili lah jadi imam. Abang Zaki jadi Bilal, abang Farul. Oh, suruh jadi Bilal lah. Subhanallah malikil ma'bud. Ya Bilal lah. Lepas tu ambil imam, cari budak luar, bayar dia duit kan. Bagi dia sagu hati sikit, budak-budak muda. Cakap dengan dia 20 rakaat dek, 2 rakaat. Okey, 2 rakaat. Lepas tu masuk je, dah buka puasa. Korang kan polis, boleh paksa-paksa kan. Paksa masuk, kunci pintu. Kunci pintu buat tak tahu je. Jangan cakap apa-apa kunci. Buat tahu. Depan poket, diam. Subhanallah ma'bud. Tengok orang nak keluar tak boleh. Kenapa kunci pintu? Kunci hilang lah. Sebenarnya dulu lah kan aku cari. Nak bagi keluar. Buatlah arahan. Mesti hadir. Mesti semayang 20 rakaat. Lain boleh wajib. Betul tak? Kawat boleh wajib. Barisan boleh wajib. Pakai uniform boleh wajib. Apa yang tak wajib? Wajib lah tahun ni. Pujuk lah. Tahun sekali je. Buat cabutan bertuah. Siapa sebanyak 20 rakaat, cabutan bertuah. Cabutan pertama. Pagi kereta ke Lisa ke, kereta Myvi, berebut orang datang. Buat 20 rakaat. Saya cadangkan buat 20 rakaat. Kita cuba laksanakan setahun sekali je. Buat 20 rakaat. Tak apalah, makan lebih kurang pun tak apa. Okey dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua segala kekurangan wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.